Buletin pagi 28 Mac bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini. Nahas bas ekspres dan kereta ragut 5 nyawa. Malaysia kutuk tindakan Amerika Syarikat iktiraf Bukit Golan milik Israel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 maut dan 6 yang lain cedera selepas sebuah kereta bertembung dengan sebuah bas di Raub Pahang awal pagi tadi. Semua mangsa yang maut ialah pemandu dan penumpang kereta jenis Proton Pesona membabitkan 2 lelaki dewasa, 2 wanita dewasa dan seorang kanak-kanak. Bagaimanapun, identiti semua mangsa yang terkorban dan hubungan semua mereka belum diperolehi. Manakala semua 6 mangsa yang cedera merupakan penumpang bas ekspres. Kemalangan berlaku kira-kira jam 3 pagi tadi di Jalan Raub Kuala Lipis dekat Jeram Besu di Raub. Menurut Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, semua mangsa yang maut tersepit dalam kenderaan yang mereka naiki. Pasukan bomba dan penyelamat dari Balai Raub dan Lipis bergegas ke tempat kejadian sebaik menerima maklumat mengenai kemalangan terbabit kira-kira jam 3.09 pagi. Pasukan bomba mengambil masa lebih 45 minit untuk mengeluarkan semua mayat yang tersepit dalam kenderaan. Mayat dihantar ke Hospital Raub untuk dibedah siasat. 6 mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Kuala Lipis dan hanya menerima rawatan sebagai pesakit luar. Difahamkan ketika kejadian, bas ekspres terbabit dalam perjalanan dari Kota Baru Kelantan ke Kuala Lumpur. Ketika kejadian, Proton Pesona terbabit dalam perjalanan dari arah Raub ke Kuala Lipis. Kedua-dua kenderaan terbabit dilaporkan bertembung secara bertentangan dan punca kemalangan masih disiasat. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya keputusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang mengisytihar Bukit Golan di Syria sebagai milik Israel. Kementerian Luar dalam satu kenyataan berkata, Malaysia tidak dapat menerima keputusan Amerika Syarikat itu yang mengiktiraf pendudukan secara haram dan tidak sah terhadap tanah yang dimiliki oleh negara berdaulat. Tindakan itu disifatkan tidak bertimbang rasa dan provokatif. Justru Malaysia menggesa Israel menarik balik sepenuhnya daripada menduduki Bukit Golan milik Syria. Amerika Syarikat diseru supaya menghormati dan menegakkan tanggungjawab di bawah Resolusi 497 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Malaysia mengulangi pendirian tidak berbelah bagi terhadap Bukit Golan yang perlu dikembalikan kepada Syria. Isnin lalu, Trump menandatangani perisytiharan Presiden yang mengiktiraf Golan sebagai wilayah Israel. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, status Undang-Undang Golan akan kekal meskipun pengumuman Trump dan masih dianggap wilayah yang diduduki di bawah Undang-Undang Antarabangsa. Israel menduduki Bukit Golan dari Syria semasa Perang Arab-Israel 1967 dan terus menduduki kira-kira 2/3 daripada wilayah itu. Dan sementara itu, pendirian sama turut disuarakan mengenai tindakan Israel yang melakukan serangan terhadap sasaran Hamas di Semenanjung Gaza. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Israel merupakan pengganas yang bertindak lebih ganas berbanding pihak lain. Serangan balas kalau dia buat, kalau tentu lebih teruk daripada apa yang terkena kepada Israel. Itulah cara Israel. Dia lebih teroris daripada orang lain. Kalau kena kepada dia, dia ambil tindakan yang cukup ganas. Ini saya yakin akan berlaku. Kita memang menentang tindakan tersebut. Walaupun kita sendiri percaya bahawa keganasan tidak akan selesaikan masalah. Rejim Israel memulakan serangan beberapa jam selepas pelancaran roket Palestin terkena sebuah rumah di Tel Aviv. Mengikut laporan media Hamas, satu serangan terkena kedudukan laut Hamas di barat bandaraya Gaza dan satu lagi terkena kem latihan besar Hamas di utara Gaza. Kerajaan mempertimbangkan cadangan untuk membentang usul bagi mengutuk serangan terkini Israel terhadap Palestin di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata ia akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet minggu ini. Kita akan susulilah tengok apa tindakan dan kita masih dalam sesi parlimen.
adakah mungkin ia dibawa sebagai usul untuk mengutuk Israel seperti mana kita pernah membawa usul itu pada tahun 2011 tak silap saya. Semua itu akan dibincangkan. Kerajaan juga akan menganjurkan program Yasin for Aqsa secara serentak di seluruh negara pada awal April ini. Selain mengadakan solat hajat dan kunut nazilah bagi mendoakan kesejahteraan masyarakat Islam di Palestin. Kementerian Kesihatan mengumumkan penubuhan Majlis Penasihat Kesihatan yang akan dianggotai 7 pakar dan tokoh dalam bidang perubatan. Majlis itu akan membincangkan langkah-langkah yang harus diambil ke arah reformasi sistem kesihatan negara sedia ada. Ini termasuk kaedah-kaedah ke arah penstrukturan semula KKM, transformasi perkhidmatan sistem penyampaian kesihatan, pembangunan modal insan, penambahbaikan sistem pembiayaan kesihatan negara, health financing, kerjasama awam dan swasta dalam penjagaan kesihatan, indikator kesihatan nasional, promosi dan pelindungan kesihatan. Semua anggota majlis akan bermesyuarat sekurang-kurangnya 12 kali setahun bagi mengenal pasti dan merumuskan faktor-faktor kesihatan utama yang akan mempertingkatkan prestasi kesihatan rakyat Malaysia. Penubuhan majlis itu telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Januari lalu. Majlis berkenaan akan dipengerusikan bekas Ketua Pengarah Kesihatan yang juga pengerusi International Medical University Malaysia Tan Sri Abu Bakar Sulaiman. Dan Kementerian Kesihatan dalam pada itu akan membuka tender prakelayakan bagi membina sebuah hospital di Pasir Gudang, Johor. Tender prakelayakan itu akan ditutup pada 4 April ini. Mereka yang mahu terlibat dalam tender ini, itu tidak ada masalah untuk saya sebutkan. Kita pada tahap pra-tender dan kita akan melakukan kerja-kerja ini dalam rangka kerja dan SOPs yang telah pun kita tetapkan bagi mana-mana pembangunan fasiliti kita di negara ini. Sabtu lalu, media melaporkan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah wujud keperluan untuk membina sebuah hospital kerajaan di kawasan Pasir Gudang. Pameran Antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa 519 akan kembali semula menemui anda di Pulau Legenda, Pulau Langkawi pada 26 hingga 30 Mac 2019. Tentunya yang dinanti-nantikan pertunjukan udara dan maritim yang akan berlangsung masing-masing di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri dan di Resort World Langkawi. Ayo semua bersama-sama tandakan kalender anda ke 519. Untuk keterangan lanjut, layari portal rasmi 519 di www.5exhibition.com. Don't miss it, let's go! Westa Aviation Services memeterai kontrak bernilai 230 juta ringgit bersama Leonardo bagi membeli 5 helikopter baru. Pengarah urusan kumpulan The Westa Group, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, pembelian itu membabitkan 3 unit helikopter generasi baru AW169 dan 2 unit AW139. Mulai tahun 2014 lagi, kita memang telah merangka satu plan jangka panjang untuk mengembangkan lagi operasi kita di luar negara. Namely di benua Afrika dan Timur Tengah. Sekarang ini di benua Afrika, negara dah berapa banyak negara? Kita dah pernah beroperasi di Morocco, di Mauritania, di Afrika Barat, dan ini negara yang ketiga lah, di Guinea Equatorial. Jadi East Asia di Timur Tengah? Timur Tengah ini dah pertama kali. Pertama kali. Kita bukan senang nak masuk Timur Tengah ni sebab market dia very lucrative market. So kita telah berjaya lah. Sebelah kaki dah masuk. Tambahnya, syarikat turut merancang untuk menambah 11 lagi helikopter baru menjelang tahun 2021 yang akan digunakan untuk operasi di Afrika Barat dan Asia Barat. Majlis memeterai kontrak pembelian helikopter dengan Leonardo mengambil tempat sempena 5 2019 di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri Langkawi. Ia disaksikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Dalam pada itu, Airbus merancang untuk mengembangkan hub penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO helikopternya yang terletak di Subang, Selangor. Ketua Jualan Asia Tenggara dan Pasifik, Fabrice Rochero, berkata syarikat akan melabur beberapa juta ringgit untuk mengembangkan kemudahan itu, termasuk membuka pusat latihan, khidmat pelanggan dan perkhidmatan MRO. Permanent expansion. So we have opened this MRO now. We have also moved, as we said, the simulator services, and in the coming days, I can say that we are also opening a regional delivery center and completion center. Means any helicopter we deliver in this part of the world, in the region, will come from the factory to Malaysia to be completed with interior, to be reassembled, to be painted, and to train also to get the crews trained. And from Malaysia, we deliver the aircraft all over Southeast Asia. Beliau berkata demikian pada taklimat media Airbus. And we really believe that's the right choice also for maritime patrol aircraft in this region. Dan bagi mendapatkan perkembangan semasa di Langkawi, apa kata kita terus saja bersama wartawan kami, Kumaran Rajamani, yang telah pun bersedia di lokasi. Teruskan Kumaran dengan laporan anda. Ya, Srol, hari ini memasuki hari ketiga penganjuran 5 2009 dan saya masih lagi berada di pusat pameran antarabangsa Mahsuri di mana lebih 600 pempamer daripada 406 syarikat mewakili 32 buah negara berkampung di sini sepanjang penganjuran 5 2019. Dan hari ini, hari ketiga penganjuran masih lagi tertumpu kepada pengunjung dari kalangan pengunjung untuk menilai keupayaan teknologi terbaru yang disediakan oleh pempamer di sini. Dan untuk makluman ya, sepanjang 3 hari penganjuran pertama ini dijangkakan 42,000 orang penganjung perdagangan hadir untuk menyaksikan dan melihat sendiri keupayaan teknologi daripada syarikat-syarikat antarabangsa dan juga tempatan yang disediakan di sini. Dan untuk makluman ya, selain daripada itu, beberapa perjanjian persefahaman telah pun dimeterai sepanjang 3 hari ini, dan hari ini juga akan diadakan beberapa majlis menandatangani perjanjian persefahaman. Dan saya difahamkan bahawa negeri Kedah antara yang akan mengadakan perjanjian persefahaman ini dengan melibatkan 7 perjanjian sekurang-kurangnya. Dan selain daripada itu ya, kita juga difahamkan bahawa beberapa majlis pelancaran produk akan diadakan di 5 2019 ini kerana ia dilihat sebagai platform terbaik untuk mempamerkan keupayaan teknologi terbaru mereka dan merasmikan atau melancarkan produk itu di sini, sekaligus mengupayakan promosi kepada produk-produk terutamanya daripada kalangan pembekal produk daripada tempatan yang membangunkan teknologi secara kendiri menggunakan kepakaran daripada tenaga mahir Malaysia. Dan selain daripada itu ya, kalau dilihat dari segi jadual Tun Dr. Mahathir Mohamad pula, beliau telah berada di sini sejak pelancaran 5 2019 dan hari ini jadual Tun Dr. Mahathir padat dengan sekitar jam 10 pagi nanti beliau dijangka akan terus melakukan tinjauan ke booth pameran di MIEC ini, dan tidak kurang 10 booth akan beliau tinjau, dan ini adalah rutin yang telah beliau adakan sejak pelancaran 5 2019 pada hari pertama dan semalam, dan hari ini beliau teruskan dengan tinjauan ini bagi mendekati dan melihat sendiri setiap pempamer yang ada di MIEC ini dan mendekati teknologi yang dibawa mereka. Dan lewat petang nanti dijangka Tun Dr. Mahathir akan mengadakan sidang akbar bagi mengulas mengenai perkembangan 5 2019 ini dalam tempoh 3 hari penganjurannya setakat ini. Esok 5 2019 akan membuka pintunya kepada pengunjung awam. Seramai 240,000 pengunjung awam dijangka akan hadir untuk menyaksikan pameran ini yang melibatkan kedua-dua segmen maritim dan juga aeroangkasa di bawah satu bumbung di MIEC ini buat julung kalinya, dan ia akan dibuka kepada awam selama 2 hari pada hari esok dan juga
juga lusa. Saya kira itu dahulu perkembangan semasa langsung dari MIEC. Asrul. Terima kasih Kumaran Rajamani untuk laporan anda itu tadi langsung untuk 5 2019 dari Langkawi. Kita ke laporan berikutnya. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan membuka semula 5 pejabat pelancongan negeri yang ditutup sejak 2017. Ia membabitkan Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Selangor yang akan dibuka semula sempena Tahun Melawat Malaysia 2020 dan berdasarkan kelangsungan industri pelancongan negara. Menterinya Datuk Muhammadin Ketapi berkata pihaknya sudah berurusan dengan 4 kerajaan negeri terbabit dan kini hanya menunggu proses perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Sebelum ini terdapat 14 pejabat pelancongan negeri dan 5 pejabat yang ditutup ditadbir sebagai pusat informasi pelancongan. Dalam isu berkaitan, Kraftangan Malaysia bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan menganjurkan pertandingan mereka batik Malaysia sempena persidangan APEC 2020. Pertandingan yang bermula pada 27 Mac hingga 25 Mei ini terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas secara individu atau berkumpulan. Rekaan batik Malaysia yang terpilih akan dijadikan sebagai pakaian rasmi bagi ketua-ketua negara, menteri-menteri, sektoral, pegawai-pegawai kanan serta sekretariat sempena persidangan APEC 2020. Maklumat lanjut boleh didapati daripada urus setiap pertandingan mereka batik Malaysia. Pada festival itu, beliau turut mengetengahkan rekaan batik bertemakan Batik Malaysia Mempersona. Rekaan itu bermotifkan tempatan, berinspirasikan alam semula jadi dan seni binaan seperti bunga kesidang, pokok Melaka, seni hias bumbung rumah dan tangga Melaka. Kelaporan antarabangsa, Perdana Menteri Britain Theresa May memaklumkan beliau akan meletak jawatan jika perjanjian pemisahan dengan Kesatuan Eropah EU diluluskan selepas usul itu diketengahkan buat kali ketiga. Menurut salah seorang pembuat dasar Parti Konservatif, perkembangan itu dilihat sebagai strategi terakhir May memujuk pemberontak dalam parti tersebut untuk memberikan sokongan terhadap Brexit. May memaklumkan beliau akan menyerahkan tugas kepada pengganti untuk fasa Brexit seterusnya, termasuk hubungan masa depan dengan EU dan pelbagai perjanjian perdagangan lain. Ramai pemberontak dalam Parti Konservatif mahu pemisahan lebih lancar daripada EU berbanding perjanjian May. Mereka menjelaskan hanya akan menyokongnya jika beliau memberikan komitmen dan tarikh untuk meletak jawatan. Beralih ke perkembangan sukan, harapan skuad hoki negara untuk melangkah ke peringkat akhir Piala Sultan Azlan Shah 2019 berkecai selepas mencatat kekalahan kedua malam tadi. Ia menyaksikan anak didik Roland Oltmans tewas 1-2 di tangan Korea Selatan sekaligus kekal di tangga ketiga biarpun masih ada satu perlawanan untuk diharungi iaitu menentang Kanada Jumaat ini. Berlangsung di Stadium Hoki Azlan Shah, pasukan negara yang bersama misi mengalahkan Korea Selatan memulakan aksi dengan meyakinkan. Di sebalik kegairahan tuan rumah mahu memburu gol, lawan terlebih dahulu mencuri peluang apabila mendahului 1-0 menerusi jaringan padang Lee Nam-yong pada minit ke-31. Korea Selatan menggandakan kedudukan 4 minit kemudian selepas Jang Jong-hyun menyempurnakan pukulan sudut penalti. Malaysian Tigers berjaya merapatkan jurang menerusi pukulan sudut penalti Muhammad Razi Abdul Rahim pada minit ke-46. Begitupun usaha Malaysia untuk sekurang-kurangnya mencari gol penyamaan gagal walaupun dihadiahkan 4 pukulan sudut penalti pada suku keempat. Kegagalan terbaru ini bermakna kejayaan muncul naib juara sebanyak 5 kali kekal sebagai pencapaian terbaik pasukan negara dalam Piala Sultan Azlan Shah. And I think we have played such good hockey today that we could have made a better result out of it. We should have made a better result out of it. And that's the only thing that I blame the team for, that we didn't do that. But the way of hockey they played today, the way they create these opportunities, chances, guys, if you continue like this, you become a top side in the world. Sementara itu, India selangkah untuk mara ke peringkat akhir selepas mencatat kemenangan ketiga dengan membenam pasukan di ranking nombor 10 dunia Kanada 5-1. Momentum India nyata sukar digugat Kanada dalam pertembungan ke-16 kedua-dua pasukan di Stadium Hoki Azlan Shah. India memulakan lebaran jaringan mereka di suku pertama menerusi gol sudut penalti Varun Kumar pada minit ke-12. Juara 4 kali ini terus garang di suku kedua. Apabila Manden Singh meledak hat-trick, semuanya terhasil daripada gol pada minit ke-20, 27 dan minit ke-29 untuk India selesa di depan 4-0. Kanada cuba menyalakan amaran kebangkitan apabila meraih gol pertama mereka di suku ketiga yang dijaringkan Mark Pearson. Namun India terus menambah derita lawan selepas Amit Rohidas menjaringkan gol sudut penalti untuk kedudukan semasa Kanada 1, India 5.
Kedua-dua pasukan terus mempamerkan aksi bertenaga ketika saingan memasuki suku keempat. Kanada terlebih dahulu mendapatkan juran gol 2-5 menerusi jaringan padang Finn Boothroyd pada minit ke-50. Sebelum India melebarkan penguasaan 6-2, kali ini dijaringkan Vivek Prasad 5 minit berselang. Aksi berbalas gol terus menghangatkan suasana perlawanan apabila Kanada menjaringkan gol ketiga dari James Wallace. Disusuli jaringan Nilakanta Sharma untuk membawa India di depan dengan catatan 7-3 pada minit ke-58 yang kekal sehingga tamat permainan. Dalam pada itu, juara Sukan Asia 2018 Jepun akhirnya mengutip 3 mata pertama apabila mencatat kemenangan meyakinkan 3-0 ke atas Poland. Seri tanpa jaringan di suku pertama, aksi bertambah rancak pada suku kedua selepas Shota Yamada meledak jaringan pembukaan Jepun hasil gol padang pada minit ke-20. Jepun di ranking 18 dunia tidak mengambil masa lama untuk mengadakan papan jaringan kepada 2-0 menerusi jaringan padang Kentaro Fukuda 10 minit berselang. Dan negara matahari terbit ini memutlakkan kemenangan 3-0 pada minit ke-40. Kali ini dijaringkan Hirotaka Wakuri, sekaligus memastikan 3 mata pertama Jepun, sementara Poland menanggung kekalahan keempat berturut-turut untuk kekal di dasar liga. Selepas ini Jepun dijadualkan menentang Korea Selatan, manakala Poland berdepan India dalam aksi terakhir peringkat round robin hari ini. Sekian laporan Buletin Pagi hari ini. Teruskan bersama TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.